Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Yang berusaha Tuan Imam, tuan-tuan yang berusaha bersama saya di kamera live Facebook untuk Masjid Jami As-Sabirin Bandar Lahad Baru. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah muslimin dan muslimat sekalian rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Alhamdulillah pada malam Selasa ini, malam 12 Syakban 1443 Hijriah bersamaan 14 Mac 2020 masih kita panjatkan sekali puji syukur kita kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita dan mengikuti wirid yang dipimpin oleh beliau dan mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segala permohonan dan permintaan kita dimakbulkan oleh Allah SWT, terutamanya dikurniakan kita kesihatan, keafiatan, diberikan kita kemudahan dalam urusan kita dan dijauhkan daripada kita segala bahaya musibah, pada bencana penyakit dari COVID-19 seterusnya, segala fitnah yang zahir, yang batin, yang nyata, tersembunyi, yang kecil, yang besar, pada akhir zaman ini terlebih lagi fitnah Masih Dajjal. Mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan kita dan sekali lagi kita bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disifatkan sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dikurniakan kita rahmat yang dibawa turun oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kita kesakinah, ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran yang sebaik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita teruskan pengajian kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah jilid 1 disusun oleh Al-Marhum Syekh Dr. Syed Muhammad Faisal Alawi Al-Maliki Rasulullah Ta'ala di dalam bab kelebihan membina Muzari duduk dalam masjid pada muka surat surat bab 32 perkara ketiga. Siapa yang menyapu dan membersihkan masjid juga akan mendapat ganjaran dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menyapu dan membersihkan masjid ini kerja sebenarnya kalau kita tengok bidang tugas. Dia ada bidang tugas. Program masjid ni imam ada bidang tugas dia. Bilal ada bidang tugas dia. Siap ada bidang tugas dia. Kerja siap akan bertambahlah lepas ni. Sebab apa mulai 1 April tiada lagi penjarakan. Dan ketika solat berjamaah boleh rapat macam dulu. Macam mana agak-agak kaedah yang akan diadakan untuk menamatkan penjarakan. Kalau kita tengok di Brunei, mereka susun saf itu mengikut sajadah, bermakna saf itu mengikut sajadah. Mana tiap-tiap masjid akan ada sajadah yang disusun, mungkin 3 saf, mungkin 4 saf. Dan saf belakang tu kita bawa sajadah dari rumah kita sendiri, boleh disusun sebelah menyebelah. Mungkin itu maksudnya, tiada penjarakan. Kalau dulu-dulu dia bahu, kalau boleh bersentuh bahu dengan bahu. Ini yang apa sangat bahu sentuh. Kalau orang kurus dengan orang kurus okey lah. Kalau kena abang dengan abang bersentuh bahu letih. Abang ni abang tembak rupanya. Dia kata apalah abang ni. Yang kita tahu abang, kuih abang tak boleh kita. Ni abang. Rupanya abang tembak, digabung dua perkataan jadi abang. Itu hari tahun lepas sebelum COVID memanglah saya ni abang. Perempuan pun tahu. Tapi bila selepas 6 bulan tak ada lagi abang. Tak ada lagi abang sebab dari 5XL turun jadi 3XL. Kalau boleh bulan Ramadan ni nak turunkan lagi jadi 2XL kalau boleh. Kita tak nak ulang pengalaman 6 tahun sudah. 6 tahun sudah. Tak jaga makan waktu bulan Ramadan, maka berat badan naik balik.
selepas Hari Aidil Fitri. Bulat balik perut. Perut ni kalau dah hilang, jangan dicari balik perut ni. Kalau tuan-tuan memang tak ada perut dah, saya dah tengok masing-masing tak ada perut. Macam saya dulu ada perut, kan? Ada perut dulu. Sekarang pun ada perut, tapi perut tu dah tak macam dulu. Boleh dah nak pakaikan pelekat pun ada, boleh dah. Pakai jubah, pakaikan pelekat, tak payah pakai seluar. Sebabnya bila ikatkan pelekat tu dia muat, dia masuk. Jadi kalau abang dengan abang macam mana nak susun sabun? Kalau bau ke bau. Tapi kalau itu sejadah, insya-Allah boleh. Mungkin tiadanya penjarakan itu masih lagi ada SOP dia. Maksudnya kita berada dalam soft kita sendiri. Jadi kerja tu siap tu lebih sikit. Susun sajadah tu. Kalau sekarang ni masih ada penjarakan, masih ada. Mulai 1 April tak ada penjarakan lagi. Masjid boleh diisi semaksimum yang mungkin. Dalam arti kata lain, sekarang sudah siap mengenal pasti daripada depan saf pertama sampai saf belakang sekali berapa sejadah dimuat. Kalau kita kata satu saf ni 20, berapa saf yang ada dalam Dewan Sembahyang? Katalah ada 50 contoh. 50 saf contoh. Jadi dah berapa? Dah 1000. Ya. Jadi yang regularnya, yang biasa datang sembahyang Jumaat mungkin 30 orang. Ataupun 40 orang. Maknanya 2 saf 20 lah. Keluar sajadah 240 sajadah nak susun. Sebelah menyebelah. Kalau hari Jumaat mungkin bertambah. Mungkin 50. Mungkin lebih daripada itu. Mungkin setengah daripada kapasiti. Setengah yang di depan. Setengah belakang tu jemaah bawalah sajadah dari rumah masing-masing. Maknanya ada SOP yang akan berubah. Ada SOP yang mungkin akan dikemas kini. Betul-betul pengumuman dari pihak berkuasa agama, dari majlis agama, dari MAIB, dari JAIB, Jabatan Islam Perak. Bagaimanakah SOP terkini? Solat jamaah bermula 1 April. Bagaimana tentang pemakaian pelitup muka? Masih lagi ada, masih lagi diwajibkan. Kerana kita 1 April akan masuk ke fasa endemik. Maksudnya COVID-19 ini akan jadi seperti mana demam denggi pada tahun 80-an dulu. Memang banyak kes, tapi tidak lagi mencipta suasana panik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat macam mana pun terpaksa hidup dengan COVID ini. Macam denggi, kita terpaksa terima lah. Demam denggi ini masih ada sampai hari ini pun. Tetapi tidak sampai menjadikan kita terpaksa berkurung dalam rumah, terbatas pergerakan. Ada kegiatan ekonomi terpaksa ditutup, rumah-rumah ibadah terpaksa ditutup. Itu akan jadi lagi seperti itu. Seperti mana pada tahun 2020 yang lalu, 2 tahun yang lalu, tarawih tak ada, sembahyang raya tak ada, kan? Sembahyang jemaah tak ada. Sekarang semuanya ada, tapi ada garis panduannya. Yang ada yang dikekalkan dan ada yang akan berubah. Kerana kita akan masuk ke fasa endemik, bermakna COVID-19 itu masih ada. Dia belum jadi endemik itu berakhir. Kalau endemik itu berakhir, kita tak payah pakailah pelitup muka ni. Beberapa minggu sudah ceramah perdana sempena peringatan Hari Pers diadakan. Penceramah pakai mask daripada mula sampai habis. Moderator tak pakai.
Penceramah, siapa yang nak hadir pagi itu tahu. Penceramah pakai mask sampai habis. Wahal jarak dia dengan audiens tu lebih semeter. Duk atas pentas, audiens semua kat bawah. Tapi kerana situasi yang ada pada hari ini, maka tuan penceramah ini mengambil sikap berhati-hati. Kebetulan pula bulan Mac ni beliau dikatakan akan mengerjakan ibadah umrah. Kalau dalam tempoh seminggu dua sebelum nak pergi itu kena Covid, maka musnahlah hajatnya nak mengerjakan ibadah umrah itu. Jadi SOP itu mesti ada. Belum lagi Covid ini berakhir sepenuhnya. Jadi kerja tu siap ni sibuk sikitlah nanti. Walau bagaimanapun, kata pengarang kitab ni akan dapat ganjaran dan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muridtu alayya umuru ummati. Ditunjukkan, dipamerkan kepadaku pahala-pahala umatku. Pahala-pahala yang umatku boleh dapat dari amal ibadah ditunjukkan, dipamerkan kepadaku, kata Nabi SAW. Siapa pamerkan? Allah Alam. Mungkin Allah Ta'ala perintahkan malaikat tunjukkan. Tapi Nabi kata ditunjukkan kepadaku pahala-pahala amal umatku, ujuru ummati, hatta al-qadati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Termasuklah pahala membersihkan kotoran daripada masjid. Termasuk pahala membersihkan masjid. Jadi kita ni tuan-tuan, lagi seminggu dua ni akan ada gotong royong. Kebanyakan majlis surau akan buat gotong royong sebenarnya nak nyambut puasa, nyambut bulan Ramadan lagi dalam tempoh terdekat. Seminggu dua ni memang ada yang nak buat, ada yang akan buat. Kita ramai turun kan, ahli tak puasa, ahli jemaah yang mana yang biasa turun ke masjid, akan membersihkan masjid kan. Jadi semua tu adalah pekerjaan yang ada pahalanya dari Allah SWT. Jadi kerja siap ni bukan kerja yang remeh. Walaupun ganjaran dunia ni paling rendah di kalangan pegawai-pegawai. Kalau imam 1,000, now dari kerajaan 1,000 ke atas imam. Bilal kurang sikit, siap lagi kurang. Wahai yang datang awal masjid, siap datang awal. Siap datang 5:30 dah datang. Buka lampu, buka kipas, buka aircon, ponamkan, buka tarhim. Arhamar rahimin irhamna, ya pasang sayur, tapi suara jangan buka habis. Untuk siap pun kena baca lah. PPA kita jangan buka sampai keluar color merah. Terkejut orang, komplain orang, buka suara tu kuning aja, kuning dan hijau. Jadi sayur suara tu keluar. Nak azan kan tak apa, buka lah full throttle kata orang putih, full voice kata, full volume kata orang putih. Masa tarhib tu buka kuning, hijau nak kuning, jadi sayup dia dengar. Ada tu setengah pasal ayat Al-Quran, alunan ayat Al-Quran, boleh suka aja. Itu kerja siap. Sekarang habis sembahyang kan siap juga yang paling akhir meninggalkan
masjid paling akhir dia. Tutup kipas, tutup lampu, tutup aircon. Tengok mana-mana yang belum selesai diselesaikan. Tutup siap punya kerja tu. Kan? Imam dia balik kena pagi subuh dia bersubuh lah, nak ngiring pula penceramah pergi minum pagi kat kedai. Tu kerja untuk imam. Untuk imam tu bila pengurusi setiausaha bendahara adalah satu meja. Mungkin kalau lepas raya kalau SOP ni berubah, mungkinlah boleh ada jamuan selepas kuliah. Mungkin lepas bersubuh ada, berpulang maghrib, lepas isyak ada, mungkinlah. Tunggu je lah SOP tu. Kan? Itu dia. Tapi siap yang paling akhir sekali tinggal ni siap. Pasal dia yang nak ngemeh semua. Tapi allowance paling rendah dia. Jadi paling ada usaha ihsan sikit pada tok siap ni. Berilah yang sesuai dengan bebanan tugas dia. Walaupun dia bukan imam, dia bukan memimpin solat, dia bukan melakukan azan, dia tutup bilal, tapi ada dalam bagian tugas itu membantu imam dan bilal melaksanakan tugas yang diberikan. Makna kalau imam bilal tak ada, dia naik. Imam tak ada absent, bilal tak ada absent, imam quarantine, bilal quarantine, siapa nak jadi imam? Tok siap. Imam kena COVID, bilal kena COVID, quarantine. Imam kena memang dah positif mula, bilal ni kontak rapat, ada gejala, kena quarantine juga. Habis tinggal siapa? Siap lah. AJK jadi bilal, siap jadi imam. Tu. Jadi pengurusan kepimpinan masjid, kepimpinan masjid lah khususnya. Ihsan sikitlah kepada tok siap ni. Berilah sagawati pada tok siap ni sesuai dengan bebanan tugas dia. Sebab dia pun dapat ganjaran dari Allah SWT. Kan? Kemudian wa uridat alayya dhunubu ummati, dan itu dipamerkan ke atasku dosa-dosa umatku. Falam ara zamban a'zam, maka tidaklah aku lihat dosa yang lebih besar min suratin minal qur'ani aw ayatin utiha ar-rajulu, daripada apabila seseorang yang merupakan satu surah atau ayat yang telah dihafalnya. Jadi ini peringatan kepada imam. Kalau hafal Quran ni jangan lupa. Jangan lupa. Kalau biasa bawa ayat-ayat dalam sembahyang, jangan lupa. Tapi itulah, kalau kita dah tak jadi imam, macam mana kita nak ulang hafalan tu kan? Bila nak ulang hafal? Ayat-ayat yang kita baca, kita hafal, surah Sajadah yang kita hafal, surah Insan yang kita hafal, surah Mulk yang kita hafal, bila nak amal? Kalau tak jadi imam semayang fardu di masjid kan? Tapi itulah yang Nabi beritahu kepada kita. Bila seorang itu hafal ayat Quran, lupa, itulah dosa yang Nabi kata paling besar yang tidak aku lihat selain daripada itu. Jadi pada para hafiz Quran, ingat, kalau kita ada anak-anak yang hafiz Quran, beritahu, kamu kena hafal ni, tak boleh tinggal, tak boleh hilang hafalan ayat Quran ni. Kamu dah hafal satu Quran 6,236 ayat, kamu jangan lupa barang satu pun. Sebab dosanya tu, kata Nabi, tak ada dosa yang lagi besar selain daripada itu. Itulah. Wallahu a'lam. Maksud kotoran tersebut ialah kekotoran yang terkena pada sesuatu benda atau air atau minuman di masjid yang terkena kotoran tanah, debu, jerami dan lain-lain. Jadi bila kotoran di masjid tu kita faham lah. Kadang-kadang abu, debu, tai cicak ni, ataupun apa-apa yang dikatakan sebagai kotoran yang ada, kita nampak berada terletak di masjid, itulah dia. Bila dia bersihkan, kita yang bersihkan ini dapat pahala, walaupun hanya mengutip secepis sampah saja.
Kita nampak sampah tu ada, kita kutip, dapat pahala. Apatah lagi kalau Tok Siap yang kerja dia mengemehkan, membersihkan masjid, lagilah banyak pahala. Apa yang dikatakan sebagai sutuh masjid? Sutuh masjid dia bangun masjid lah. Termasuk balai rentak, termasuk bilik mesyuarat. Masuk tak tandas? Ni ada orang tanya. Masuk tak bilik air? Kata dia setengah-setengah pandangan, masuk. Kalau dia bersambung dengan bangunan masjid, dia dikira sebahagian dari sutuh masjid. Wallahu a'lam. Ini kena tanya kita, pihak pengurusan masjid kena tanya Jabatan Mufti. Kan? Kena tanya ni, adakah bilik air, tandas termasuk dalam bangunan masjid? Bahkan masjid kami ni dia bersambung. Contoh kan, dia bersambung, bumbungnya bersambung. Jadi macam mana tu tuan? Kena tanya dulu. Jadi siap dia nak buat kerja di situ pun, dia yakin dia akan dapat pahala. Bukan sia-sia je kerja dia. Kan? Sebab dikira kotoran yang ada di bilik air, di tandas tu adalah seumpama kotoran dalam masjid. Tu kena tanya. Apa yang dikatakan sebagai sutuh masjid? Kan? Ataupun dikira semua sekali, mana yang dikira sempadan kawasan masjid tu, kira lah tu. Kan? Macam Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa yang bangunan tak besar, kecil je. Tapi kenapa kita tengok orang sembahyang Masjid Aqsa tu sampai melempah keluar? Sebab kawasan Masjid Aqsa tu yang ada keliling tembok, dalam kawasan tembok Masjid Aqsa tu, itu kawasan Masjid Aqsa. Walaupun tanah lapang, tapi pahala sembahyang di situ 500 kali ganda lebih baik daripada masjid lain. Masjid biasa hanya kalah dengan Masjidil Haram 1,000, kalah dengan Masjid Nabi 1,000. Lepas tu kita tengok orang di Palestin tu sembahyang Masjid Aqsa tu, dia sembahyang dekat tengah-tengah tanah lapang kan. Kita pun heran, apa tak masuk ke masjid? Tak berebut pergi masuk masjid, tanah sembahyang kat tanah lapang. Kan? Sebenarnya tanah lapang itu dikira sebahagian dari Masjidil Aqsa. Itu Masjid Aqsa. Kalau masjid kita ni macam mana? Itu kena tanya Jabatan Mufti. Jadi supaya kerja siap, Tok Siap tu dia rasa kerja dia berbaloi. Bersihkan kawasan masjid dengan misi rumput, dengan ialah kan, bukan kecil-kecil kerja Tok Siap ni. Mudahlah seorang aja. Kan? Kalau siap tu 2 orang tak apa, kita buat jadual tu kan. Ini seorang-seorang. Kan? Buat kerja, nak misi rumput lagi, nak memop lagi, nak sapu lantai lagi, nak bersihkan bilik air lagi. Allah. Jenuh kan? Kalau masjid besar-besar, dia ambil, dia keluar tender untuk syarikat pembersihan. Jadi jawatan siap tu tak ada. Tapi kalau masjid-masjid kita memang ada jawatan siap lah. Kerja dia banyak. Kan? Jadi kena tanya benda tu supaya jelas dan nyata. Maksud mengeluarkan kekotoran dari masjid ialah segala kekotoran walaupun sedikit. Ini apa-apa kekotoran, walaupun macam saya kata tadi secebih sampah, tetap dikira membersihkan kekotoran yang ada di dalam masjid. Dapat pahala, ganjaran pahala dari Allah SWT. Hadis yang seterusnya, itu dia. Hadis yang seterusnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adhan minal masjid, siapa yang mengeluarkan satu kotoran daripada masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan bina untuknya suatu mahligai di dalam syurga. Bayangkan tuan-tuan, hanya dengan kita. Jadi kita bila datang masjid ni, janganlah kita lihat sampah tu Tok Siap ada, Tok Siap buang punya kerja. Kita nampak sampah tu kita buang, walaupun sampah tu nampak tak ada apa ni, sikit je pun, tapi kita ambil dan kita buang. Bersihkan sampah yang ada di dalam masjid tu, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan bina untuk dia sebuah rumah di dalam syurga. Bayangkan.
Ya, Allah Ta'ala akan bina sebuah rumah di dalam syurga. Bayangkan tuan. Rumah macam mana tak tahu lah, tu hak Allah Ta'ala kan. Rumah teres ke, rumah semidi ke, rumah banglo ke, rumah kampung ke, tapi baitan fil jannah. Satu rumah di dalam syurga, sebuah maligai dalam syurga. Macam mana rupa kita tak tahu lah kan. Terserahlah kepada Allah SWT apa bentuk rumah yang akan dibina untuk kita. Tapi kita bukan mengharapkan apa-apa. Kita nak buat sesuatu yang Nabi sebut. Man akhraja azam minal masjid. Siapa yang membuang satu kotoran daripada masjid. Sebab rumah Allah kan, rumah Allah ni dia suci daripada kekotoran. Rumah Allah ni suci daripada kekotoran. Jadi tak layak rumah Allah SWT tu kekal di dalamnya sampah walaupun sedikit. Jadi kita kalau nampak, ambil, jangan dibiarkan. Lepas tu kalau dulu lah ni, dulu sekarang ni tak tahulah. Ada tu pengumpul sampah kecil tu. Tujuan asalnya nak buang tak cecah, tapi boleh pakai untuk lain. Nampak dia debu ke, ada apa-apa ke, boleh pakai. Kerana kekotoran tu walaupun sedikit, tapi dia tetap kekotoran. Apatah lagi kalau kekotoran itu ada sifat najis. Oh tu memang dah tentu sangatlah kena bersih kan. Tu kita kena jaga. Kena jaga jangan ada sedikit kekotoran dalam rumah Allah ni, dalam masjid ni. Jadi kalau nampak, kita buangkan, kita keluarkan. Maka Allah Ta'ala janji, Nabi SAW bagi tahu kita, Allah Ta'ala akan bina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Itu dia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu dia. Wallahu wa rasuluhu alam. Kita sampai di situ dulu. Surat 33. InsyaAllah pada bulan kita akan datang. Selepas Hari Raya Idul Fitri nanti kita akan sambung perkara keempat. Terdapat hadis yang menjelaskan kelebihan siapa yang pergi ke masjid dan duduk di dalamnya. Kita akan masuk ke situ, insyaAllah. Pada waktu yang akan dimaklumkan nanti, kita akan bertemu, membincangkan atau berkongsi sedikit ilmu tentang perkara keempat ini. Hadis yang menjelaskan kelebihan siapa yang pergi ke masjid dan duduk di dalamnya. Wallahu rasuluhu alam. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita sempat kongsikan pada malam ini dan nampak kita bersama boleh kita jadikan pada orang kepada kita, menjadi dia rahmati dan berkati Allah SWT. Dan hidup kita bersama seperti yang kita akan bagi sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa yang sampaikan boleh kasar bahasa tolong dipercaya semua atas kehormat Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan selamat menyambut ketibaan malam Sya'ban, ketibaan bulan Ramadan dan ketibaan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Syawal nanti. Mudah-mudahan kita akan mengambil kesempatan yang ada untuk kita memperbanyakkan amalan ibadat kita. Mudah-mudahan semuanya itu akan jadi bekalan untuk kita bawa ke hadapan Allah SWT pada mahsyar pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Jadi yang baik yang aku kurang, kalau ada apa-apa yang kurang daripada saya Muhammad Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan Allah SWT kepada tafsir berlaku dan kita temukan pula kita ini dengan tasbih al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma hamdan min hadzal umma taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka khairal umuri wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badil shamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa aslih alaihim qalban min khilal. Ya Qahhar ya Jabbar ya Hakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang sudah kita wa ya mujri sahab wa ilmu ahzab. Zidmu wa sunna min fadli bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana zidhum wa zidna fahma ya akramal akramin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wa sallallahu quruna wal wala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batana min biladina hadha khassa ma sayyiduna li amma fadika wa judika wa karamika wa rabbina bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa mislana wa amana wa nafa'na wa amalna fi hadhihi al-barakah min syarri al-barakah as-sami' alim. Tuqina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa na fiha subhanallahi wa ta'ala fiha salam wa aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi